With iPadOS 15, now you can place widgets or apps on your Video kali ni senang je. Saya nak bungkus PC ni dan gantikan dengan iPad Pro M1. Apaan sih? iPad dan komputer itu omongnya dua benda yang berbeza. Kok mau disamain keduanya? Saudara-saudari yang dihormati sekalian, pertama, saya mahu bekerja secara nomad, secara berpindah randah. Jadi, saya amat memerlukan peranti mudah alih untuk tugas-tugas kerja dan video editing pada bila-bila masa di mana jua saya berada. Bagi memastikan KP B. Kedua, saya sebenarnya tak main game pun. Mungkin faktor usia. Betul lah kata orang, sekali aibah, sekali pasir berubah. Dan alasan ketiga, saya nak belajar melukis. Walaupun lukis tak berapa nak lawa sangat. Janji pandai tekak. Maka untuk merealisasikan penghijrahan ini, saya perlukan aksesori tambahan. Yang pertama, screen protector Switch Easy Paperlight. Rasa kesat-kesat pula yang sedap pun. Macam lukis atas kertas sebenar. Anda kata korang tak cukup ruangan simpanan, korang boleh cucuk external SSD, siap boleh terus edit tanpa ada lag. Saya juga perlukan Magic Keyboard untuk mentransformasikan iPad Pro ini menjadi seakan-akan sebuah laptop supaya senang ketika kerja menaik. Seterusnya saya beli dock untuk parking iPad Pro ni supaya hidup ini lebih tersusun dan nampak lebih matang. Dan yang terakhir sekali, hub USB-C di mana saya boleh paparkan ke skrin kedua dan juga menyambungkan bersama mouse ataupun third party keyboard. Tada! Inilah dia, iPad dengan jelmaan PC. Nak haram macam ni je ke? Dia siap ada black bar tapi ni siap tak boleh ubah ratio. Elah, mirror gitu je. Baik tak payah bagi. Baiklah layan kat skrin iPad Pro Liquid Retina SDR lagi sedap. Tak apalah, macam mana kan, hijrah itu satu pengorbanan. Hijrah itu satu perjuangan. Tujuan saya berhijrah ni pun untuk dapat peranti mudah alih supaya senang dibawa ke mana-mana. Jadi kenapa perlu skrin kedua yang lebih besar? Korang dah tengok dari rupa fizikal ni, nak bagi jadi seakan laptop boleh, nak jadikan seperti jelmaan PC pun boleh. Persoalannya sekarang, adakah iPad Pro ini mampu mengambil tugas Mac ataupun Windows? Dan untuk itu kita kena bercakap tentang iPad OS 15. Pada awalnya saya agak kekok membiasakan diri dengan beberapa isyarat multitasking yang diketengahkan oleh iPadOS 15, termasuklah shortcut menggunakan Magic Keyboard. Sejujurnya, iPadOS 15 kali ini memberikan satu pengalaman yang kau takkan dapat kat mana-mana. Dan saya akui, penggunaan Apple Pencil dan Magic Keyboard sangat membantu dari segi produktiviti, terutamanya melompat dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Melalui bantuan Quick Note dan Apple Pencil, korang boleh letak bookmark dan juga sangat membantu ketika mencari maklumat dan inspirasi. Boleh kata semua tugas, kerja, hiburan, cetusan kreatif dan carian maklumat, pencarian makwa dan gadis-gadis, jodoh dan sebagainya yang biasa lakukan pada Mac atau Windows boleh dilaksanakan di iPad Pro M1 ini tanpa ada sekelumit keresahan, kecuali satu dan hanya satu, iaitu video editing.
iPad masih membawa konsep mudah alih. Maka saya faham terdapat beberapa kekangan dan limitasi yang harus saya redha dan terima dengan hati terbuka untuk mencapai hasrat video editing on the go semasa berada di luar. Antara kekangannya seperti contoh video editing menggunakan Adobe Premiere Rush dan LumaFusion. Dari aspek color grading dan audio editing adalah lebih ringkas dengan fungsi yang tidak kompleks, tetapi saya mula rasa sesuatu yang pelik di mana ada beberapa aspek yang seperti sengaja disekat penggunaannya. Antaranya adalah saya tak boleh select multiple clips. Lihatlah betapa banyaknya ruang lebihan yang tidak digunakan. Malah yang paling mencurigakan sekali apabila pengguna tidak dibenarkan untuk masking secara freeform, secara terus di aplikasi tersebut walaupun sudah ada sokongan Apple Pencil. Dan kekangan inilah yang membuatkan saya terfikir, adakah ciri tersebut disekat hanya untuk memastikan MacBook dan iMac kekal relevan? Bagi sesetengah, iPadOS adalah punca kenapa chip pemprosesan M1 tidak digunakan pada potensinya yang sebenar berbanding barisan MacBook yang lain. Mungkin sebelum ini ada yang menjangkakan iPadOS akan diserapkan bersama elemen-elemen dari macOS seperti desktop mode untuk iPad yang dapat beroperasi seakan macOS. Kalau kita tengok pada akar umbi, wujudnya iPad bukan untuk menggantikan MacBook. Mungkin iPad sendiri yang tak ada saingan dalam arena tablet, tak ada a worthy challenger. Jadi sebab itulah orang bandingkan dengan laptop. Dan sebagai sebuah tablet, iPadOS 15 kali ini fokus untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai sebuah tablet yang efisien. Jadi tak masuk akal kalau kita nak salahkan iPadOS. Kepada yang belum tahu, Apple meletakkan had penggunaan RAM 5GB untuk setiap aplikasi yang berjalan pada satu masa. Agihan penggunaan RAM yang seragam ini adalah untuk memastikan pengalaman lebih lancar tanpa lag. Lebih banyak aplikasi berjalan serentak dan secara latar belakang seiring dengan wawasan multitasking yang dibawa oleh iPad. Demikianlah ceritanya. Sehebat mana pun iPad Pro M1, ia masih lagi tidak lupa akan asal-usulnya dari keluarga iPad, dan iPad itu adalah dari bangsa tablet. Untuk senangkan cerita, ia terpaksa memperlahankan lariannya untuk memastikan abang-abangnya yang dah tua kerepot masih dapat bersamanya menikmati iPadOS 15 bersama-sama demi kelangsungan hidup masing-masing sekurang-kurangnya 5 tahun. Pengajarannya di sini pentingnya nilai kekeluargaan yang diterapkan. Walaupun sehebat mana pun kau, ingatlah dari mana asal-usul kau. Set kita, jangan break. Tak faham lagi ke? Apple nak korang beli tiga-tiga ni untuk lengkapkan ekosistem Apple. Wallahualam. See you later, alligator.